الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan saudari jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah serta inayah dan pertolongan kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi bincangkan dalam pengajian fiqh dan kitab kita gunakan sebagaimana yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan, idaman penuntut, dan kita masih lagi bincang sunat-sunat sebelum dan dalam semayang. Sunat yang ada berada di dalam semayang ada dua, sebagaimana kita dah maklum. Yang pertamanya sunat ab'ad, kita dah bincang ada 7. Dan yang keduanya sunat hay'ah. Ya, di sini ada 16 dalam kitab ni. Sebenarnya banyak lagi, sebenarnya lebih pada 16. Ya, sunat hay'ah. Adapun sunat ab'ad ialah bila kita tidak lakukan atau kita tinggalkan, maka kita disunatkan sujud sahwi. Adapun sunat hay'ah, kalau kita tinggalkan, tidak disunatkan kita sujud sahwi. Ya, jadi walaupun namanya sunat hay'ah, tapi kalau kita tidak lakukan, pahala dia berkurangan. Itu sajalah. Kita sambung kepada muka surat 30. L. K dah kita habis bincang. L, muka surat 30. Membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih tatkala dalam sujud sekurang-kurangnya 1 kali, yang eloknya 3 kali, yang lebih elok lagi sampai 11 kali, sama macam bacaan dalam rukuk tadi. Ya, dalam kitab Bajuri surat 1 jilid 1 muka surat 177. Itu sunat hay'ah juga. Ya, kita dah bincang. Membaca Subhanallah wa bihamdih dalam sujud. Ya, dalam sujud sekurang-kurangnya sekali. Jadi kalau kita tak baca pun tidak menjadi apa-apa. Ya, cuma kita meninggalkan sunat hay'ah. Ya, kalau kita dapat buat 1 kali dapat pahala 1. Kalau kita buat 3 dapat pahala 3 lah. Kalau kita dapat buat 11 dapat pahala 11. Tapi kalau kita tinggalkan, tak dapatlah pahala. Cuma yang pentingnya ialah tamak-ninah. Kalau kita tak baca pun, mesti ada tamak-ninah. Mesti ada berhenti sebentar, bagaimana kita dah bincang. Walaupun tak baca. Semua
semua bacaan dalam semayang yang berupa sunat hai'ah dalam apa ni tuan-tuan, dalam dalam solat kita, saya ulang balik ya. Ada dua, satu rukun, satu lagi sunat. Rukunnya ada 13. Sunat bagi 2, abad, hai'ah. Abad ada 7, hai'ah ada, di dalam buku kitab tu ada 16. Ya, itu dia. Jadi yang pentingnya tuan-tuan, yang kita nak memastikan rukun, ya, kita nak pastikan rukun. Nampak kan? Kita nak pastikan rukun ini. Ya, ini kita nak pastikan juga. Tapi kalau melakukan kesalahan dekat sini, dia tidak, kalau kita melakukan kesalahan dalam sunat ini, sana abad ke, hai'ah ke, dia tidak membatalkan sembahyang. Ya, tapi kalau kita melakukan kesalahan dalam rukun, ini membatalkan sembahyang. Ya, salah satu daripadanya dalam kita ada Fatihah, kita ada rukuk, ya, kita ada sujud, i'tidal, kita ada sujud, kita ada duduk antara dua sujud. Ya. Jadi ini penting dia tuan-tuan, kita nak ingat ni. Ada i'tidal. Ya, jadi yang ini penting yang dalam ni iaitu Fatihah ni tak masuk sini. Dekat sini. Rukuk, i'tidal, sujud, dua antara sujud. Dalam ni ada tuma'ninah. Ya. Dalam ni ada tuma'ninah. Rukuk serta tuma'ninah. Sujud serta i'tidal serta tuma'ninah. Sujud serta tuma'ninah. Duduk antara sujud serta tuma'ninah. Adapun bacaan dalam ni, bacaan dalam rukuk, i'tidal, sujud, sunat hai'ah. Bacaan dalam ni sunat hai'ah. Ya. Jadi walaupun kita tak baca Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, Rabbana walakal hamdu, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Rabbighfirli warhamni, tak baca, tak batal semayang. Ya, tapi apa yang penting iaitu tuma'ninah. Itu yang dia kena jaga, ya. Walaupun tak baca. Ada orang yang baca, dia buat rukuk, i'tidal, sujud, dia baca tetapi tak ada tuma'ninah, batal semayang. Dia baca tapi tak ada tuma'ninah. Ya, kalau dia tak baca ada tuma'ninah, sah semayang. Dia tak baca tapi dia buat tuma'ninah, semayangnya sah. Ya, ada yang baca, dia baca subhanallah bihamdi, Rabbana lakal hamdu, baca tetapi tak ada tuma'ninah, lari macam ni je. Ya, ini yang kita nak jaga betul-betul. Kalau tak jaga ini, dia membatalkan sembahyang. Kalau tak jaga ini, kurang pahala, itu saja. Tak jaga ini, kurang pahala. Tapi tak jaga ini, boleh batal sembahyang. Ya, tu kena faham betul-betul. Ya. Tambah. Tambah, kalau kita masuk, kita tambah dalam ni. Ini kena jaga kat sini lah. Yang i'tidal ni, dengan duduk antara sujud ni rukun pendek. Rukun pendek. Ini rukun pendek. Ini rukun panjang. Ini pun juga rukun panjang. Kalau kita tambah doa dekat sini, boleh batal semayang. Pasal ini pendek.
Ini rukun pendek. Kita kena baca sekadar itu sajalah. Rabbana lakal hamdu mil samawati sampai habis tu. Amin ma syi'ta min syai'in ba'du, cukup. Jangan tambah. Kalau kita tambah dekat sini batas sembahyang. Pasal ini rukun pendek. Ini pun sama juga. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Cukup baca sekadar itu. Jangan tambah lagi. Tapi rukuk ni boleh tambah. Sujud boleh tambah. Dia kata sunatnya satu kan? Satu. Elok 3. Elok 11. Ni yang rukuk dengan sujud ni. Kalau kita tambah dengan doa, macam mana? Tambah dengan doa macam mana? Kalau doa tu warid daripada Quran, warid daripada hadis, tak apa. Tapi jangan doa kita buat sendiri. Sama ada kita baca bahasa Melayu atau bahasa Arab. Doa tu kita karang sendiri, kita terjemah dalam bahasa Arab, tak boleh juga. Doa tu mesti warid daripada Quran, ataupun doa daripada Quran, ataupun doa daripada hadis. Tu. Ya. Yang mana? Tumaninah. Dia punya kadar dia. Kadar. Kadar tumaninah 1 lahzah. 1 second. Sekadar kita baca subhanallah. Pendek je tumaninah tu. Kita kena berhenti. Tumaninah ni sebenarnya dia nak membezakan antara satu rukun dengan satu rukun. Tak ada begini-begini. Tak beza. Dia tak ada beza. Ni bila rukuk je berhenti. Ini berhenti. Nampak beza. Itu yang guna tumaninah tu. Nak beza satu rukun dengan satu rukun. Kalau buat gini, Fatihah tu tak ada tumaninah. Pasal dia panjang. Tak ada tumaninah. Pasal dia panjang. Memang panjang. Memang tak ada apa pun. Orang tak ada baca. Tak ada orang turun cepat kan. Tapi rukuk i'tidal ni. Kan? Kalau dia buat gini, Allah. Jadi tak ada pemisahan antara satu rukun dengan satu rukun. Jadi itu sebabnya kena berhenti. Allah, berhenti sekejap je. Bismillah, dah tak baca tak apa, asalkan berhenti. 1 second, 1 lahzah saja. Tapi selalu yang saya nampak orang tak tahu tumaninah ni i'tidal dengan duduk atau sujud. Macam ni. Allah. Ini ada kadang. Ini tak ada. Allah. Batalah sembahyang. Sama juga macam dua sujud. Saya tengok. Di sujud. Allah. Tak ada berhenti. Jadi itu sebabnya dalam ni disebut rukuk serta tumaninah, i'tidal serta tumaninah, sujud serta tumaninah, duduk sujud serta tumaninah. Okey. Boleh? Baik. Yang ke M, meletakkan 2 tapak tangan atas kedua paha tatkala duduk membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir. Disamakan hujung jari dengan kepala lutut. Ini dia punya adab. Bukan wajib. Sunat hai'ah. Tapi walaupun sunat hai'ah, kita kena buatlah biar dapat penuh kan. Dapat pahala penuh. Kemudian jari tangan kiri biar lurus dan jari-jari tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk diluruskan dan diangkat ketika menyebut illallah. Makruh digerak-gerakkan telunjuk itu. Itu dia panduan. So kadang-kadang kita nampak macam-macam kan. Macam-macam kita tengok orang baca tahiyat ni. Dia punya adab dia, nampak tak? Adab dia ni yang pertama sekali macam ni dia serata. Jangan begini. Kalau buat begini
kuranglah pahala, ya, kurang pahala dia tidak ada batal. Letak gini pun boleh, ya, itu kurang pahala dia. Tapi sunat hai'ah dia letak atas paha, ini separas. Tak payah nak ukur-ukur pula, ya. Hebat sikit, ya. Tak payah nak ukur-ukur, lebih kurang macam tu kan, ya. Yang kiri lurus, yang kanan genggam terus, genggam terus, ya. Jadi bila kita bangun saja tu tahiyat awal tu Allahu Akbar, terus genggam, ya. Kalau tahiyat akhir pun Allahu Akbar, terus genggam, ya. Lepas tu bila kita menyebut ilallah, angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat, ya. Lepas tu terus angkat, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai habis. Ya. Itu gerak-gerak tu. Itu yang di dalam kitab kata makruh digerak-gerakkan, ya. Jadi oleh kerana jari ini anggota ringan, ya, kita dalam sembahyang ada dua anggota, satu anggota berat, satu anggota ringan. Jari ini anggota ringan, jadi kalau digerak beribu-ribu kali pun tak batal, ya. Tapi makruh hukum dia. Bagi kita mazhab Syafi'i, ya, bila kita sebut ilallah tu kita angkat, cukup. Ilallah, asyhadu an la ilaha illallah, cukup dah. Ya, baca dah sampai habis. Ya, tak ada yang buat gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun balik. Ya. Digerak tangan ni. Ya, yang ini saja ke? Ya, tunjuk saja. Makruh lah. Ya, makruh lah. Kalau dibuat pusing-pusing, ada yang pusing-pusing. Ada yang pusing, ada tulis, ada yang tulis pula. La ilaha illallah, ada tulis pula, macam-macam. Ya, saya tak tahulah dia dapat mana. Kan? Saya tak tahu dia dapat mana. Ya, itu sebabnya kita dah baca kitab ni, apa yang kita dapat dalam kitab tu kita amalkan. Itu yang lebih mantap, yang lebih betul. Ya, yang kita tengok orang kadang-kadang, ya, ataupun yang kita tengok ustaz juga, ustaz buat. Ada ustaz yang ajar dia buat. Bukan dia buat, tangan dia sakit agaknya. Ya, tangan dia sakit, kalau tak gerak sakit, dia gerak lah. Kita pun, ustaz buat, kita pun ikut buat. Padahal dia tangan sakit. Ya, kita tak sakit tangan. Kalau dia buat begini batal sembahyang. Pasal ini anggota berat ni. Ya, ini anggota berat. Ya, kadang-kadang digerak kepala. At-tahiyyatul barakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Dia gerak kepala. Kepala ni anggota berat. Ya, kalau digerak lebih 2 kali berturut-turut, batal sembahyang. Sama dia baca Fatihah juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batal sembahyang. Pasal kepala ni anggota berat. Ya. Adapun anggota ringan dia boleh gerakkan banyak kali. Ya, tapi anggota berat kalau digerak lebih 2 kali berturut-turut. Ya, 1, 2, 3 batal. Kalau 1, 2 belum batal lagi. 1, 2 berhenti. Ya, tak batal. Ya, kalau 1, 2, 3 batal. Sama tangan ni. 1, 2 tak batal lagi. 1, 2, 3 batal. Kalau 2 tangan ni 2, 4, 6, 8, 10 batal. Ya. Kalau dia buat begini baru 2. Ya. Kalau begini batal lah sembahyang tu. Sini anggota berat, ya. Ini anggota berat. Ya, dia tak boleh 2 kali saja. Ya, 2 kali. Kalau tanpa hajat makruh lah walaupun tak batal. Kalau leher dia sakit tu lain, ya. Kalau dia leher sakit asyik nak bergerak aja, kalau tak bergerak, kalau tak bergerak
sakit, itu dimaafkan. Itu pasal sakit. Bila sakit dia dapat rukhsah, dia dapat keringanan. Sama lah orang sakit lutut tu kan, dia boleh sembahyang duduk kan, dia dapat keringanan, dia dapat rukhsah. Tapi kalau dia sihat, dia buat menyebabkan anggota beratnya bergerak sampai lebih 2 kali berturut-turut, batal sembahyang dia. Ada orang buat begini pula, macam ni, dia naik sama ada tahiyat awal sangat samalah begini je. Macam ni. Lepas tu dia baca lah tahiyat sampai asyhadu la ilaha illallah baru. Ada pula buat begitu. Jadi kita bangun menaik saja. Ni terbuka, ini lepas tu angkatnya pun angkat biasa saja. Asyhadu la ilaha illallah. Angkat biasa saja. Ada pula asyhadu la ilaha illallah. Tu beranjak orang sebelah tu beranjak. Orang sebelah tu beranjak tuan-tuan dia biasa-biasa asyhadu la ilaha illallah. Syarat saja. Okey? Itu sunat hay'ah. Maknanya kalau dia tak buat, dia buat begini, masih sah lagi sembahyang, tapi kurang fadilatnya. Kalau dia buat begini pun masih sah sembahyang, tapi kurang fadilat dia. Yang nak fadilat lebih, nak fadilat penuh, buat macam ni. Kalau duduk antara sujud macam inilah. Kalau tahiyat akhir atau awal macam inilah. Itu dia. Kita tengok macam-macam versi. Macam-macam versi. So saya tengok-tengok orang, dia sembahyang, dia tengok-tengok orang kan, orang tu gini, ikut macam ni agaknya. Besok tengok orang pakai serban besar lagi, ini lah agaknya, agak-agak dah lama takut batal sembahyang. Penat je kita sembahyang. Yang ke N, membaca doa lepas habis daripada tasyahud akhir. Ini tambahan lagi, ada tambahan. Ada tambahan. Tasyahud akhir, tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Kadang-kadang orang sebut tahiyat akhir, ada orang sebut tasyahud akhir ataupun awal kan. Apa beza dia? Kita kadang-kadang kita sebut-sebut tapi kita tak tahu apa benarnya. Ada sebut tahiyat akhir ataupun awal. Ada sebut tasyahud awal ataupun akhir. Tasyahud bukan tasyahud. Masih ada sabdu itu. Apa beza antara kalau kita sebut tahiyat apa dia? Kalau kita sebut tasyahud apa dia? Kan? Kalau kita sebut tahiyat, pasal ada at-tahiyyatul mubarakatuh itu. Kalau kita sebut tasyahud, pasal dalam tu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kalau orang tanya kita mengapa tahiyat, pasal ada at-tahiyyah. Mengapa sebut tasyahud, pasal ada asyhadu an la ilaha illallah. Sama aja. Pasal bermula daripada at-tahiyyah juga. Kemudian baru sebut asyhadu an la ilaha illallah. Okey? Tak ada masalah, ni istilah. Tapi kita kena tahu lah, kita sebut istilah ni. Lepas tu, bila kita sebut tasyahud awal, daripada tasyahud sampai mana? Kita nak tahu tasyahud sampai mana. Daripada at-tahiyyah sampai kita sebut tasyahud je akhir ke awal sampai mana. Kita kena tahu tu. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ saja. Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sampai sini saja. Kemudian tahiyat awal tambah lagi selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maknanya dalam tahiyat awal ini ada dua sunat arba'at. Ada dua sunat arba'at. Satu tahiyat, satu selawat.
Tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah lagi selawat. Jadi tahiyat awal 2, ada 3 sunat ba'at. 1 at-tahiyat sampai di, yang kedua selawat, yang ketiga duduk. 3 sunat ba'at dalam tahiyat awal. Ini yang saya tanya ustaz-ustaz ni tak boleh jawab ni. Yang ustaz-ustaz yang dapat tauliah ni, ustazah ni, saya kata berapa sunat ba'at dalam tahiyat awal? Dia kata 1 je, dia kata. Apa dia? Tahiyat tu lah. Itu yang dia gagal. Gagal tuan-tuan 3 dalam ni. 1 tahiyat, 1 selawat, 1 duduk itu. Ada 3 sunat ba'at. Itu kita dah bincang tu. Lepas tu tahiyat akhir ada tahiyat ini rukun. Tahiyat ni rukun. Selawat atas Nabi rukun. Yang tuan-tuan baca wa ala ali Muhammad tu, wa ala ali Muhammad, ini sunat ba'at, bukannya rukun. Sampai Allah bersalli ala Muhammad. Ada 2 rukun. Tahiyat 1, selawat 1, wa ala ali Muhammad sudah ba'at. Kama sallaita ala sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, sudah hayah. Lepas tu yang sama, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu sampai kuntu minaz zalimin sampai hujung kan. Itu satu lagi sampai zalimin tu, satu lagi sunat ba'at, sunat hayah. Jadi rukun ada 2. Ada 2 rukun mesti wajib baca. Ini ab'ad, ini hayah. Jadi kita kena tahu apa yang kita baca. Jadi kita baca at-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibat dalam tahiyat akhir. At-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun. Lepas tu tambah lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun juga. Lepas tu wa ala ali Muhammad, sunat ba'at. Kama sallaita ala sampai fil alamin Hamidum Majid, sunat hayah pula. Tambah lagi yang ini Allah maghfirli ma qaddamtu sampai kuntu minaz zalimin ni, sunat hayah lagi. Jadi maknanya kita tahu apa yang kita baca tu. Kalau kita tak tahu sunat, tidak menjejaskan. Tapi takut kita tak tahu rukun, kita tak baca ke, kita baca salah. Kalau sunat kita baca salah, dia tak batal. Kalau rukun kita baca salah, menyebabkan berubah makna, ataupun hilang makna, batal sembahyang. Itu rukun. Rukun kita ada 5 lah. Rukun qauli itu ada 5. Rukun yang kita baca. Okey, tuan-tuan? Okey. Yang ke-N tu membaca doa, iaitu sunat ba'at lah. Sunat hayah. Kemudian duduk iftirash pada tasyahud awal, pada duduk antara 2 sujud dan duduk istirahah, dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Itu sunat hayah. Pada duduk antara 2 sujud dengan duduk tahiyat awal, sunat duduk namanya iftirash macam ni lah. Jadi kaki kita belakang dipletukkan. Ini duduk iftirash nama dia. Duduk antara sujud sunat macam ni. Duduk tahiyat awal sunat duduk macam ni. Sunat hayah. Kalau kita tak buat, tak dapat pahala lah, tak batal sembahyang. Kalau kita duduk bersila boleh, tak ada masalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar bersila. Allahu Akbar. Cuma kurang pahala lah. Kalau duduk bersila. Tetapi kalau dia duduk bersila pasal sakit, tak kurang pahala. Pasal dia dapat rukhsah. Dia dapat keringanan. Jadi kaki belakang ni kalau boleh lah. Dia buat macam ni lah kalau boleh. Kalau boleh. Kalau tak boleh, buatlah mana-mana yang boleh. Tapi kalau kita boleh buat,
dulu kita buat pasal kita tak sakit. Dulu memang kita buat begini pasal kita tak sakit. Kita buat pahala lah. Tapi bila kaki kita sakit, kita tak boleh buat. Kita buat begini. Tetap pahala sama macam dulu. Ya. Kalau kena gaut, tunggu go out je lah. Kalau gaut, kalau dia masa tak gaut dulu, dia buat macam ni, kan? Bila dia gaut, dia tak buat, dia tetap dapat pahala sama. Itu sebab masa sihat ni kita buat yang penuh. Jangan kita buat yang tak penuh walaupun dia sunat. Bila kita sakit besok, kita tak buat pun dapat pahala. Duduk tawarruk, ini duduk tahiyat akhir. Ya. Kalau boleh macam inilah. Saya pun kadang-kadang boleh, kadang tak boleh. Sakit ya. Kita mesti tegakkan ni kalau boleh, tegakkan macam ni. Ya. Ini duduk tawarruk nama dia. Ini pun sunat hai'ah. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat tidak batal semayang. Tapi kalau kita dalam keadaan sihat, eloklah kita lakukan. Pasal itu pahala kan. Kita nak kumpulkan pahala banyak-banyak. Masa kita sihat ni. Kumpulkanlah pahala banyak-banyak. Besok kita tak boleh buat, kita buatlah mana mampu, tapi pahala tetap sama macam kita buat dalam sihat. Itu untung kalau kita dalam sihat ni kita buatlah betul-betul. Bila tak sihat besok kita buat mengikut kemampuan, pahala tetap macam kita buat macam sihat. Kemudian yang ke P memberi salam yang kedua serta berpaling ke kanan masa memberi salam yang pertama dan berpaling ke kiri masa memberi salam yang kedua. Memberi salam yang pertama, apa hukum dia? Beri salam pertama. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas itu beri salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu apa hukum dia? Itu rukun. Itu rukun. Adapun salam yang kedua sunat. Lepas itu berpaling ke kanan dan ke kiri pun sunat juga. Yang rukunnya lepas kita habis fil alamin innaka Hamidum Majid, Assalamualaikum, sampai situ saja. Warahmatullah sunat. Kalau kita dapat baca Assalamualaikum dah cukup dah. Tambah warahmatullah, itu dapat pahala sunat. Lepas tu kita tambah dengan berpaling. Berpaling itu sunat. Berpaling ke kanan itu sunat. Kemudian kita tambah lagi salam yang kedua serta berpaling, dapat pahala sunat. Jadi berapa pahala sunat bagi salam? 3 ada ya? 3. 1 berpaling ke kanan sunat, 1 salam yang kedua sunat, 1 berpaling ketika kita bagi salam yang kedua sunat. Ada 3. Ya. Tak dengar. Tahiyat akhir. Tunduk tu. Bagi salam. Macam mana tadi? Dia bagi salam. Dia berpaling itu hukumnya sunat. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri hukum sunat. Kalau dia bagi salam sekali je tak paling, dah cukup dah tu. Dah lepas lah rukun. Ila alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Habis lah. Itu bangun. Okey lah. Tapi tak dapat balas sunat. Kalau dia nak balas sunat, Assalamualaikum warahmatullahi, dapat balas sunat berpaling ke kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi, dapat pahala sunat salam yang kedua dan berpaling yang kedua. Tapi tak ada tunduk-tunduk lah. Kadang-kadang tunduk-tunduk lah pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada dalam kitab kata tunduk. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bagusnya kita paling tu biar orang belakang nampak kita punya pipi. Jadi dia punya 90 darjah lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia sakit tengkuk janganlah. Orang adui belakang. Assalamualaikum adui, dia kata batal sembahyang. Kalau sakit tengkuk tak payahlah. Kalau tak sakit tengkuk tu kita buat. Sakit tengkuk kita tak boleh buat, dapat pahala juga. Macam kita buat. Ya, subhanallah. Sebenarnya itu lepas sembahyang. Lepas sembahyang dia tak ada sebut pun dalam sunat-sunat dalam sembahyang, dia tak ada sebut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sapu kan. Tak ada sebut pun dalam bab sunat ni. Cuma amalan-amalan mungkin zaman Rasul dulu pasir kan. Dia sujud atas lantai dia tu pasir. Jadi melekat lah. Lebih-lebih lagi kalau pagi embun kan, lagi-lagi yang melekat kan. Itu sebabnya sapu tu. Tapi ada orang kata pula mengikut sunnah Nabi Ayub alaihissalam. Pasal Nabi Ayub dia sakit, bila dia sujud dia kata ulat dia keluar, ulat kepala dia keluar. Lepas tu bila dia bangun salam tu, dia ambil ulat tu masuk balik. Itu cerita Israiliyat. Itu cerita Israiliyat. Banyak cerita-cerita Nabi-Nabi ni yang Israiliyat, yang tak betul. Nabi Daud, Nabi Ayub bukan sakit sampai bulat. Pasal kita ambil ta'rif Nabi, sifat yang harus bagi Nabi. Sifat yang harus bagi Nabi apa tuan-tuan? Ada berapa sifat yang harus bagi Nabi? Tak ingat lah. Satu, apa dia? Bersifat seperti sifat manusia biasa. Bukan situ saja, ada tambahan dia. Bersifat seperti manusia biasa, makan, minum, tidur, kahwin, dan sebagainya. Macam kita, tetapi tidak menjatuhkan darjat kerasulan. Kalau dah bulat itu dah menjatuhkan darjat kerasulan dia. Jadi itu yang bulat tu cerita Israiliyat. Israel bercerita, Bani Israel bercerita, bukan je dalam sejarah dalam Al-Quran ataupun sejarah-sejarah yang muktabar. Kita dulu pun terpengaruh. Katakan Nabi Ayub ni bulat. Itulah berjayanya Yahudi ni, untuk merosakkan akidah orang Islam. Jadi kalau kita nak buatlah. Kalau tak buat pun tak apa. Tak ada. Pasal dia dah lepas pada semayang. Kalau kita lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita nak sapu punggung, boleh juga. Tak ada dalam menjejaskan semayang. Tak ada. Saya dah habis keluar dah. Dah keluar pada semayang. Tapi takkan nak sapu punggung. Sapu sini dah. Buat tak ada masalah. Tak adalah bid'ah. Ada orang kata bid'ah pula. Nabi tak buat, dia kata bid'ah, dia kata macam-macam sekarang ni. Jadi dah lepas semayang tu tak ada apa-apa lagi dah. Lepas semayang Nabi suruh doa. Orang yang kata bid'ah tu dia tak ada doa, dia bangun je bid'ah juga. Jadi Arkam.
Dia sebenarnya syarat sujud, rukun sujud tu kita letakkan kepala kita mengikut berat kepala. Ya, bukan kita tenyeh-tenyeh dengan kepala kita, ataupun bukan kita tekan sampai dia tergengging. Kalau tekan sampai tergengging tak sah sujud tu. Kalau kita tekan betul-betul kepala kita tanpa tenyeh, tak adalah masalah, makruh lah. Kita letak kepala itu mengikut berat kepala. Dia kata dalam kitab tu kalau ada kapas tu dia penyek, kapas penyek. Sujud tu buat sujud tu kapas tu penyek. Itu syarat dia. Ya. Tapi kalau kita tenyeh-tenyeh kan pasal nak hitam, ya, nak hitam dahi kita nak hitam ni, ya. Kalau tenyeh tu macam ni batal lah. Pasal dah ataupun tenyeh macam ni ke depan belakang macam ni anggota berat. Ya. Dia menggerakkan lebih daripada 2 kali berturut-turut, batal lah sembahyang dia. Ya. Allah alam lah, saya tak tahu lah, tak dapat lah maklumat arkam kata macam tu pula ya. Tenyeh nak dapatkan hitam. Tak perlu dapat hitam ni. Tak perlu dapat hitam. Ada orang nak hitam supaya orang nampak tu bagus ni buat sujud ni. Kita nakkan sujud itu Allah Ta'ala yang terima, bukan orang. Kalau orang tengok menyebabkan kita jadi riak pasal apa, jadi ujub riak ni tak bedah apa-apa. Ya, rosak kita punya pahala, kita punya amalan. Garu-garu. Tu anggota berat dia tu. Anggota berat dia. Anggota berat kita kepala, anggota berat. Ni tangan ni tangan, ini tangan, ini anggota berat juga. Badan, kaki. Kaki kita paha, keting kita, kaki kita. Tu anggota berat. Kalau digerakkan lebih daripada 2 kali berturut-turut, batal lah. Kalau digaru 1, 2, 3, batal lah. 1, 2 belum batal lagi. 1, 2, 3 batal. Kalau badan pun, badan kita anggota berat, ke depan 1, belakang 2, ke depan 3 batal. Ada orang kiri kanan pula. Kanan 1, dia dah biasa karaoke masa muda dulu kan. Semayang pun nak karaoke juga kan. Dia goyang ibadat dia kan. Goyang macam ni kan. Batal lah semayang. Kalau 1, 2 tak batal lagi. Kalau 1, 2, 3 batal lah. Kalau bergerak ke depan, dia kena 1, 2 juga. Kalau dia nak penuhkan soft dia pergi ke depan kan. Dia kena 1, 2. Berhenti. Tumaninah. 1, 2. Tumaninah. 1, 2. Tumaninah. Dia sampai sana pun. Allahu Akbar kat sini. Salam kat sana. Macam mana ni? Tapi dia 1, 2. Berhenti. 1, 2. Berhenti. Kalau ke kiri ke kanan, 1, 2. Berhenti. 1, 2. Berhenti. Tak batal. Dia tak boleh orang ke sana, salam ke sana. Macam mana ni? Tak batal. Tapi 1, 2, 3 batal. Dia kalau anggota berat 2 kali berturut-turut saja boleh. Kalau lebih 2 kali berturut-turut batal. Depan dia kosong. Dia tak dapat fadilat jemaah lah. Tak dapat lah fadilat jemaah. Tak dapat pahala penuh. Tak dapat pahala penuh. Satu lagi saya nak ingatkan, anggota berat ni
Selalu kita buat kadang-kadang kan. Tangan kita ni jaga, tangan jaga ni. Bila kita Allahu Akbar ni, bila turun rukuk ni jaga tangan. Jaga Allahu Akbar, jaga tangan ni. Jangan gerak. Rukuk. I'tidal, jaga tangan lagi. Sami'allahu liman hamidah, jaga tangan. Ada orang Allahu Akbar. Sebelum turun tu, dah berapa gerak ni? Berapa banyak dah ni? Allahu Akbar. 2, 4, 6. Sami'allahu liman hamidah. 2, 4, 6, 8, 10. Jaga tuan-tuan. Batal semayang. Dia kena kalau dan loose break tu kena skru sikit lah ni. Kena skrukan sikit tuan-tuan. Allahu Akbar. Break, betul-betul break. Jangan goyang ni anggota berat ni. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jangan goyang. Sekejap. Apa dia? Mekah Madinah. Batal lah sembahyang. Saya tak tahulah mazhab lain ni, tapi mazhab Syafi'i batal. Mazhab Syafi'i batal. Dia memang kita tengok pun, dia lari kita bercuci. Dia berjalan dia. Batal. Macam mana? Dia imam ke makmum? Dia imam ke makmum? Makmum lah. Yalah. Kalau dia batal, habislah batal, kena bayar balik. Kan? Nanti imam. Dia kita ada bab nanti, kita tak sampai lagi lah, jauh sikit. Kalau imam batal, itu sebabnya 3 belakang tu kena orang yang boleh mengganti lah. Jadi kalau imam batal, imam keluar lah, lepas tu makmum yang depan ni kena ke depan lah. Ke depan ni dia sunahnya antara imam dengan makmum ni paling sikit tumit imam ni depan sikit je. Paling sikit. Contoh jadi makmum, imam dekat sini pun dah cukup dah. Kalau dia berdua lah. Tapi kalau ramai tak boleh lah. Itu sebabnya imam kena duduk sini. Pasal dia ramai yang belakang kan. Jadi maknanya kalau kata imam batal, makmum belakang ni dia kena bergerak lah. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Lepas tu dia sambung bacaan imam. Lepas itu dia kena baca dia punya. Imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam batal. Imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal. Dia pergi ke depan, dia pergi ke depan ni, dia sambung ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Lepas tu bila waladhdallin tu dia baca untuk dia. Sebelum baca surah. Dia baca untuk dia punya sebelum membaca surah. Pasal yang imam tadi dia baca setengah. Jadi dia baca untuk dia lah. Tapi perlahan lah. Pasal makmum dia nak baca surah kan. Contoh kan. Imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in batal. Imam keluar. Kita pun gerak lah macam dua tadi kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis. Lepas tu waladhdallin tu makmum amin kan. Makmum baca
baca Fatihah kan. Imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Fatihah perlahan. Dah habis baca Fatihah perlahan, baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya baca surah. Cara dia. Begitu juga kalau sembahyang Jumaat sama juga. Kalau imam batal, dia kena ke depan, sambung, lepas tu dia baca dia punya Fatihah dia. Kita akan jumpa nanti dalam bab sembahyang berjamaah ni. Kita akan jumpa insya-Allah. Ya. Dia nak sujud dah rukuk tu. Dia angkat kain. Betul ke kain? Itu jagalah anggota berat ni. Allahu Akbar. Kalau dia betul kain, kalau buat begini tak adalah pasal jari. Tapi kalau macam mana Kalau dia buat gini, kalau dia tarik begini, baru satu. Tarik satu kan. Kalau turun balik, dua. Belum batal lagi. Kita tahu. Kita sendiri tahu. Orang yang buat tu, dia tahu. Tangan dia bergerak lebih 2 kali ataupun tidak. Dia yang tahu. Kita kena jagalah. Kalau kita buat tu, jangan pergerakan anggota berat tu lebih pada 2. Lebih pada 2 berturut-turut. Kalau lebih pada 2 berturut-turut, batal sembahyang ni. Okey, belakang ada apa-apa? Tak ada. Tak hadir apa? Tasyahud tu dia baca asyhadu la ilaha illallah, hati dia tak hadir lah. Hati dia kosong lah. Dia punya rukun dia sah. Tapi yang tak hadir tu, kalau hati kita berewang mana-mana, itu pergi kepada tasawuf, kepada khusyuk, kepada khudu', itu pergi kepada tasawuf lah. Jadi kalau hati tak hadir, kurang pahala dari segi apa? Kurang pahala dari segi kekhusyukan dia tu. Itu je lah. Kalau dia punya tahiyat dia betul, makhraj dia betul, huruf dia betul sebagainya, sembahyang sah lah. Bukan. Qalbi tu niat saja. Rukun qalbi hanya niat masuk Allahu Akbar saja. Itu untuk khusyuk saja. Yang lain. Okey. Betul kan? InsyaAllah kita akan sambung perkara yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ini pun ada juga yang masih lagi kita buat kesilapan jugalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lasal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna man sar'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.